Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ni kita akan sambung kuliah online kita siri ke-8 malam ni insyaallah siri ke-8. Macam biasa kita akan tunggu 2-3 minit kawan-kawan kita masuk, kemudian kita akan mulakan. Sementara itu kita share dulu, kita like dan share, mudah-mudahan dapat memberi manfaat yang lebih luas. Kita bantu sebarkan ilmu, bantu sebarkan sesuatu yang manfaat. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala menyebarkan ilmu walaupun sedikit. Satu, kita galakkan tuan-tuan yang sama-sama join. Kita bukan saja join, bahkan kita share. Mudah-mudahan sebab kita share boleh membantu orang lain dapat manfaat seperti mana kita dapat manfaat. InsyaAllah malam ni kita akan bincang tajuk yang baru, iaitu rukun yang kedua. Rukun yang pertama dah settle, sirah, ijab dan qabul. Ada 6 syarat yang kita bincang 5. Ada 5 syarat yang penting yang kita bincang. 5 syarat penting yang kita bincang, iaitu syarat ijab dan qabul. Dan tajuk yang kedua malam ni yang kita akan bincang, ataupun rukun yang kedua, tajuk yang kedua merujuk kepada rukun yang kedua di dalam jual beli. Rukun yang kedua kita kira dari sudut kategori umum, iaitu kita panggil aqid, orang yang berakad. Rukun yang kedua ini aqidain ataupun aqidun, orang yang berakad ini merujuk kepada bai' wal mushtari, merujuk kepada penjual dan pembeli. Jadi malam ni tajuk yang kita nak bincang, tajuk yang kita nak kongsi, iaitu 5 terma dan syarat penjual dan pembeli. Kita ulang sekali lagi, tajuk yang kita nak bincang adalah 5 terma dan syarat penjual dan pembeli. Ini antara tajuk yang penting yang kita kena tahu, kriteria orang yang macam mana dibenarkan oleh syarak untuk berurus niaga, untuk terlibat di dalam muamalah ataupun untuk terlibat di dalam aktiviti jual beli. Bukan semua jenis manusia dibenarkan oleh syarak untuk terlibat di dalam aktiviti jual beli. Sebab tu kita kena tahu antara syarat sah aqid, syarat sah orang yang berakad, iaitu syarat sah penjual dan pembeli. Ada 5 syarat sah penjual dan pembeli di dalam nota kita yang kita refer kepada ataupun refer tajuk, refer kitab Matlab dan kitab I'anatul Talibin ataupun Fathul Mu'in. Ada 5 syarat yang dinyatakan dalam kitab Fathul Mu'in ataupun syarah I'anatul Talibin, dan juga dinyatakan 5 syarat aqid, 5 syarat penjual pembeli dinyatakan dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Yang kita nak bincang malam ni hanya 1 daripada 5 syarat. Ini asas yang agak penting yang kita akan detailkan malam ni. Adapun 3 ataupun 4 lagi tu dia agak mudah, dia tak banyak perbahasan, tak detail perbahasan dia, lebih mudah 4 lagi. Yang tajuk syarat sah penjual dan pembeli ni antara tajuk yang penting, dan syarat sah dia ialah yang pertama yang agak penting malam ni yang kita nak bincang. Sebab tu kita nak fokus malam ni 1 saja daripada 5. Kita nak bincang 1 daripada 5 malam ni, fokus. Iaitu syarat sah penjual dan pembeli yang pertama. Adapun kedua, ketiga, keempat, kelima dia lebih mudah. Yang pertama ini yang perlu kita fokus, yang perlu kita beri perhatian. Kenapa? Kerana syarat pertama yang kita nak bincang malam ni adalah syarat yang sangat praktikal dan syarat yang real, realiti yang berlaku di lapangan, realiti yang berlaku di luar sana. Dalam aktiviti jual beli banyak berlaku syarat yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, kita tunggu kawan-kawan kita seperti biasa 20 kita akan mula, sampai je 20 lebih kita akan mula. Ini baru 12. Kita bagi peluang kawan-kawan kita get ready. Siapa yang ready, insya-Allah kita mula dalam ini dah 9.35. Kita pun start lewat tadi. Kita tunggu dalam 2-3 minit lagi, seminit 2 minit lagi. 15 orang, baru 15. Sementara tu kita boleh share lagi, share ke grup-grup umum, grup-grup penduduk, untuk dapat sahan sebaran maklumat, sebaran ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita sebar ini adalah ilmu yang agak
agak asin, agak ganjil, agak apa namanya, jarang dibincang di masa, dibincang di publik, dibincang di peringkat-peringkat masjid dan surau. Sedangkan ia merupakan salah satu tajuk yang menjadi fardu ain, yang menjadi kewajipan untuk kita tahu. Itu yang kita nak ambil, yang kita nak fokus malam ni. Satu daripada 5 syarat penjual dan pembeli. Syarat ataupun kriteria penjual yang macam mana yang sah menjual, dan pembeli yang macam mana sah membeli. Kita dah ada berapa? Kita dah 21. Okey, 21. Kita boleh mula. Okey, kita dah 21 orang. Baik, kita akan mulakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi, Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita terus kepada terma yang pertama ataupun syarat yang pertama. Kita ulang sekali lagi, tajuk yang kita nak bincang hari ini iaitu tajuk dia syarat sah penjual dan pembeli di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia ada 5 syarat ataupun 5 terma dan syarat yang dinyatakan oleh ulama kita, ulama Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kita nak bincang hari ini ialah satu daripada 5. Kita nak bincang malam ni satu saja daripada 5 yang agak penting malam ni, sebab tu kita nak fokus satu. Ada 4 lagi kita akan letak dalam next class. Baik, satu daripada 5 syarat sah penjual dan pembeli iaitu pembeli ataupun penjual dan pembeli mestilah orang yang mutlaqun tasarruf. Ini istilah di dalam muamalah. Kita ulang sekali lagi. Syarat sah yang pertama, syarat sah penjual dan pembeli yang pertama, mestilah penjual dan pembeli mestilah terdiri daripada kalangan orang yang mutlaqun tasarruf. Ini istilah. Kita perkenalkan istilah di dalam muamalah. Mestilah mutlaqun tasarruf ni apa dia? Orang yang diberi kuasa ataupun orang yang ada kelayakan. Orang yang diberi kuasa ataupun ada kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri. Itu dipanggil mutlaqun tasarruf. Ini istilah-istilah yang kita kena kita kena biasakan guna di dalam masyarakat kita supaya kita kembali hidupkan balik istilah-istilah muamalah di dalam masyarakat kita. Kita ulang sekali lagi. Syarat pertama, ini antara syarat yang penting, iaitu penjual dan pembeli mestilah terdiri daripada orang yang mutlaqun tasarruf. Istilah dia. Apa dia mutlaqun tasarruf? Orang yang diberi kuasa ataupun kelayakan. Orang yang ada kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri. Orang yang ada power untuk handle dia punya aset ataupun harta dia sendiri. Dia tak perlu orang lain untuk handle harta dia. Tak perlu serah kepada waliul ma untuk handle harta dia. Ini satu istilah yang biasa kita guna, biasa digunakan oleh para ulama di dalam kitab muamalah. Mutlaqun tasarruf. Dia ada lagi istilah lain. Satu mutlaqun tasarruf, istilah yang kedua disebut ahli tasarruf. Istilah yang ketiga disebut juga secara umum yang disebut sebagai ahli tabarru'. Ahli tasarruf, ahli tabarru', mutlaqun tasarruf. Makna sama. Ahli tasarruf, ahli ni orang yang ada kelayakan, orang yang diberi kelayakan oleh syarak untuk handle harta dia sendiri. Itu makna ahli. Mutlaqun tasarruf,
Mutlaqun ni asal bebas. Orang yang ada kuasa bebas untuk mengurus hartanya sendiri. Ahli tabarruk digunakan juga. Ahli tabarruk biasanya digunakan ahli tabarruk ni dalam muamalah. Banyak tajuk yang digunakan ahli tabarruk. Biasanya apa? Berkaitan dengan hibah, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan hadiah. Kita akan bertemu dengan tajuk hibah, dengan tajuk hadiah, dengan tajuk sedekah. Ahli tabarruk yang sah hibah, yang sah hadiah mesti ahli tabarruk, yang sah sedekah kepada orang lain mesti ahli tabarruk. Sebab itu orang bukan ahli tabarruk tidak sah dia hibah kepada orang lain. Bukan ahli tabarruk, dia tidak ahli tabarruk, tidak sah dia hadiah harta kepada orang lain. Kalau dia bukan ahli tabarruk, dia tidak sah sedekah hadiah harta dia kepada orang lain. Itu penting. Kerana realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, ramai terkadang dia bukan ahli tabarruk tetapi sedekah hartanya kepada orang lain. Dia bukan ahli tabarruk tetapi dia hadiah harta dia kepada orang lain. Dia bukan ahli tabarruk tetapi dia hibah harta dia kepada orang lain. Dia sumban harta dia kepada orang lain. Dia beramal kononnya, sedangkan dia bukan ahli tabarruk yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk beramal, untuk menyumban harta kepada orang lain. Nak sumban harta dia, sama atau dia atas rasa hibah, sedekah dalam tabun COVID-19, dia bukan ahli tabarruk, maka tidak sah, tidak dibenarkan oleh syarak. Kita nak bincang istilah dulu, kemudian kita akan huraikan ciri orang ahli tasarruf yang kita kena tahu, ataupun sifat ahli tabarruk, sifat orang yang ahli tasarruf, orang yang mutlaqun tasarruf, apa ciri-ciri dia, yang kita kena tahu. Ini istilah baru, settle istilah dia. Dan kita nak kena tahu yang paling penting ialah pendetilan ataupun ciri orang yang disebut sebagai ahli tasarruf. Apa ciri-ciri orang yang diberi kelayakan, orang yang ada kelayakan untuk handle hartanya sendiri. Apa ciri-ciri yang disebut oleh fuqaha dalam mazhab kita Imam Syafi'i, orang yang ada power untuk handle harta dia sendiri. Apa ciri orang yang ahli tabarruk? Apa ciri-ciri orang yang ahli tasarruf? Dan apa ciri-ciri orang yang mutlaqun tasarruf? Itu yang paling penting yang kita nak kena tahu. Baik, sebelum tu kita tulis dulu poin. Yang pertama, syarat yang pertama. Tajuk dia terma dan syarat. 5 terma dan syarat penjual dan pembeli. Adik nak nulis juga pembeli. Adik nak nulis juga. Tulis dengan pen. Tulis dengan kolam. Baik, yang pertama, terma yang pertama, mestilah penjual dan pembeli itu mestilah ahli tabarruk. Mestilah ahli tasarruf dulu. Ahli tasarruf. Ini istilah-istilah yang kita kena guna dalam muamalah tasarruf. Mestilah ahli tasarruf. Ahli tasarruf. Ataupun diguna juga ayat dia mutlaqun tasarruf. Ataupun diguna juga istilah dia ahli tabarruk. Tabarruk ni apa? Ahli yang ada kuasa untuk tabarruk, untuk melakukan kebajikan menggunakan harta dia. Ahli tabarruk, sebab tu ahli tabarruk banyak digunakan dalam tajuk hibah, dalam tajuk sedekah, dalam tajuk hadiah. Ahli tabarruk. Tetapi dalam kitab, dalam bab penjual dan pembeli banyak digunakan ahli tasarruf dan mutlaqun tasarruf. Baik, settle. Kita padan. Adik nak padan tak? Kita padan. 3 istilah. 3 istilah tu kena ingat. 3 istilah. Mesti ahli tasarruf. Baik, yang kita nak paling penting kita nak tahu ialah ciri-ciri ahli
Tasarruf. Adik tulis mentagi. Tadi adik tulis Rabu tulis dulu adik. Tadi adik tulis. Baik, ciri ahli tasarruf ni ada berapa? Jadi ciri-ciri ahli tasarruf. Ciri ahli tasarruf secara ringkas ada 3, kalau detailnya ada 4. Secara ringkas ada 3 ahli tasarruf. Ahli tasarruf ni orang yang ada kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri. Baru sah dia menjual, baru sah dia membeli. Sebab itulah isunya ada soalan yang 2-3 hari lepas, soalan yang ada tanya dalam Facebook, dalam page, apa hukum penjual kanak-kanak? Kanak-kanak menjual kepada orang dewasa. Bukan isu kanak-kanak menjual kepada kanak-kanak. Kanak-kanak menjual kepada orang dewasa. Dia apa hukum dia? Nak jawab isu itu, nak jawab hukum kanak-kanak menjual atau kanak-kanak membeli, maka kita kena tahu syarat yang pertama. Sebab tu syarat pertama ini antara syarat yang penting untuk menjawab isu kanak-kanak menjual dan membeli. Sedangkan ramai hari ni, realiti yang berlaku ini, ramai kanak-kanak berjual beli. Anak-anak kita berjual beli di sekolah masih tahun 1 sampai tahun 3, kebanyakan majoritinya tahun 1, tahun 3, tahun 4 ini masih belum balik. Apa hukum mereka berurus niaga? Apa hukum mereka berjual beli? Ada anak-anak kita tahun 3, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, majoritinya belum balik. Mereka berjual beli di kedai-kedai runcit. Itu untuk jawab isu itu, untuk tahu hukum itu, maka kita kena tahu siapa dia ahli tasarruf. Ciri-ciri yang paling penting, ciri ahli tasarruf kita nyatakan tadi secara umum ada 3, kalau detailnya ada 4. Jadi 3 ataupun kita sebut 4 ciri ahli tasarruf. Ahli tasarruf. Kita ringkaskan jadi AT, ahli tasarruf. Kita nak ringkas 4 ciri ahli tasarruf. Ahli tasarruf AT. Jadi oleh kerana tempat kita kecil, kalau dalam nota jangan ringkaskan. Dapat pahala lebih kalau kita nak pahala lebih, jangan guna ringkas dalam nota kita. Dalam dobit kita penuhkan dan cantikkan tulisan kita. Kerana kita nak pahala. Jangan comok, jangan tulis huduh-huduh. Tulis bagi cantik, tulis besar-besar, tulis penuh, jangan ringkas-ringkas. Ini kita buat ringkas ni kerana papa hitam kita, papa putih kita kecil. Atau tak apa rajin penulis pun dia tak apa rajin. Jangan buat tak apa rajin, nak pahala lebih. Kita bukan menulis benda haruh ni, menulis ilmu. Ilmu pula wajib. Orang yang tulis tu ada pahala. Dengar ada pahala, menulis pula ada pahala. Tu pahala. Kena nampak pahala. Sebab tu kena tulis bagi cantik. Dobit bagi cantik. Walaupun kita ingat, kita tulis juga nak dapat pahala menulis. Menulis ilmu. Catat ilmu. Walaupun kita dah apakah dah hafal dah 4 ciri ahli tasarruf dah pahala dah. Lama dah hafalnya. Tapi kita tulis juga. Walaupun kita dah pakar, kita dah alim. Kenapa? Kerana kita nak pahala. Yang kedua, kerana kita memuliakan dan menta'zimkan ilmu Allah Ta'ala. Kita nak memuliakan ilmu Allah Ta'ala, menta'zimkan ilmu Allah Ta'ala, kita tak biarkan ilmu berlalu tanpa kita igat. Igat, tangkap. Kelantan kata igat. Maksud igat ni tangkap. Nak tangkap ilmu dengan dhabit. Nak ikat ilmu dengan catat. Dengan note, dengan nota. Lepas tu tulis bagi cantik. 4 ciri ahli tasarruf. Boleh apa ni? Tulis bagi comel. Tak cantik tak apalah, rasa ke comel. Tulis bagi comel, bagi bersih, kemah, besar. Apabila kita tua tu, tulis besar ni, tua boleh baca. Tak payah pakai spek. Umur 50 tu kelabu dah. Tapi boleh baca nota kita tulis umur 14 tahun dulu. Masa kita mengaji umur 14. Lo ni umur berapa ni? 14. Umur 14 ni. Umur berapa? Umur 8. 8 tahun baru. Umur 8 tahun. Kita tulis umur 8 tahun, umur 50 kita boleh baca tulisan kita umur 8 tahun. Sebab apa? Kita tulis comel. Tulis pula besar-besar. Kita nampak 50 nak kelabu dah, nak pakai spek dah. Tapi oleh kerana nota kita besar tulisan, umur 50 tak pakai spek lagi.
Empat ciri ahli tasarruf. Yang pertama apa? Ahli tasarruf ini orang yang bersifat. Ini ciri maksud sifat. Ahli tasarruf yang pertamanya, sifat dia yang pertama, aqilun, balighun, rasyidun. Itu tiga yang asal. Yang pertama, aqilun, aqil. Ini aqil. Apa tak kena aqil? Aqil ni. Ciri orang yang tasarruf yang pertama aqil. Yang kedua, balighun. Siapa tak kena balighun? Nama dia Encik Baligh. Yang ketiga, nama dia ialah Rasyidun. Ni Pak Cik Rashid di kampung kita. Rasyidun. Aqilun, balighun, rasyid. Ciri orang yang ahli tasarruf mesti ada ciri aqil. Dia bersifat dengan aqil, dia bersifat dengan baligh, dia bersifat dengan rasyid. Ada tambahan yang keempat. Yang keempat apa dia? Yang keempat ini tidak dihajar harta dia. Ini keempat tambahan. Asal dia tiga. Tambah yang keempat, orang yang ahli tasarruf, orang yang tidak dihajar. Ini bukan hajar nama orang. Hajar. Dihajar. Orang yang tidak dihajar. Hajar bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, orang yang tidak dibekukan hartanya oleh kerajaan. Tidak dihajar atau dibeku. Dia marah pula orang nama Hajar. Kata apa dia guna nama dia? Hajar anak batu. Ibnu Hajar anak batu. Siti Hajar, Siti Batu. Ini bukan batu ni. Hajar ni ditahan harta dia, dibekukan harta. Tidak dibekukan hartanya oleh kerajaan. Tidak dibekukan hartanya oleh kerajaan. Dia panggil apa hari ni? Dia beku lah. Kerajaan istihar dia, aset dia dibekukan. Dia tidak boleh berurusan dengan orang lain. Ini harta, dibekukan hartanya oleh kerajaan. Dia ada beku auto. Kita akan sebut nombor 4 ni, kita akan detail lain. Kita fokus dulu satu-satu. Nombor 4 ni kita tak last. Baik, settle ini 4 ciri ahli tasarruf. Kita akan detailkan satu-satu. Kita ingat dulu 3. Ahli tasarruf ni aqil, baligh, rasyid. Asas. Aqil, baligh, rasyid. Yang keempatnya tidak dihajar, dibekukan harta. 4 ni tambahan. Orang yang dihajarkan harta ni ada dua bentuk. Pertama, hajar secara auto, tak perlu kerajaan hajarkan. Yang kedua, berhajat kepada kerajaan yang istihar. Selagi kerajaan tak istihar, kita boleh berurusan dengan dia. Walaupun dia dah dihajarkan sepatutnya, tapi kerajaan masih belum mengistiharkan. Dia ni orang yang dibekukan aset dia. Maka kita boleh berurusan niaga lagi. Berurusan dengan dia, bermuamalah. Baik, yang penting ini. Yang ini dia tambahan. Baik. Settle kita dah tahu makna tasarruf. Kita dah tahu istilah ahli tasarruf. Kita dah tahu istilah mutlaqun tasarruf. Kita dah tahu ahli tabarruk. Dan kita nak bincang ciri 4 ciri ahli tasarruf. Pertama, kita mulakan dengan aqil. Ni tulis siasat, kita nak padam sekejap. Kita nak bincang satu persatu. Boleh ni. Apa dia? 4 semua tulis. Tulis, kita nak padam. Yang dah okey. Ustaz Roy kata, saya pernah tolong makcik saya jual keripak kecil-kecil dulu. Apa hukum dia? Sekejap lagi terjawab. Ramai orang yang bukan ahli tasarruf tapi menjual sendiri ataupun menjadi wakil. Apa hukum dia? Sekejap lagi terjawab. Baik, jangan bimbang. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Tengok. Kita bincang satu-satu. Ini paling penting. Ingat aqil, baligh, rasyid. Pendetailan. Sebelum kita detailkan, ingat dulu aqil, baligh, rasyidun. Baik, satu persatu. Apa dia aqil? Aqil ni anak Zahrudin. Aqil ni makna bahasa Arabnya ialah orang cerdik. Aqil tu bukan nak bincang bahasa Arab.
Akil ni ialah orang yang sampai orang yang sempurna akal. Okey. Betul kan? Okey. Boleh. Baik, akil. Orang yang sempurna akal ni banyak berlaku dalam di lapangan di luar sana. Orang yang tak akil berjual beli. Ini penting. Nak jaga perut kita, jangan makan benda-benda yang haram, kena tahu ilmu jual beli. Kadang-kadang orang dia tak ambil peduli ilmu jual beli, kononnya dia nak jaga perut dia, nak makan benda halal saja. Kesedaran untuk ambil benda halal dia tahu. Kewajipan mencari yang halal, tetapi dia tak tahu proses untuk dapat harta yang halal, dia tak tahu. Harta yang halal ni bukan saja harta yang tidak dicuri. Selalu kita sebut untuk membangkitkan kesedaran di dalam muamalat Islam. Kita nak ambil benda, nak makan benda halal, nak masuk dalam perut kita benda halal, bukan saja benda kita tak curi. Bahkan benda yang kita kena melalui proses yang dibenarkan oleh syarak. Pertukaran yang tidak dibenarkan oleh syarak tetap jadi haram. Macam kita curi. Itu penting kenapa kita nak kena tahu. Kadang-kadang berjual beli dengan orang yang tak sempurna akal. Tak sah jual beli dia. Haram dia memiliki duit orang yang tak sempurna akal. Baik, apa dia akil ini? Syarat ciri pertama, iaitu orang yang sempurna akal. Apa dia orang sempurna akal? Orang yang tak gila. Maknanya akil ini orang yang tak gila. Sempurna akal. Maksud sempurna akal, orang yang tidak gila. Orang yang tidak gila. Kalaulah orang gila, maka tidak sah dia bermuamalah. Tidak sah dia berjual beli. Dia menjadi penjual pun tidak sah, dia membeli pun tidak sah. Sebab itu, kalau orang gila datang kedai kita sebagai penjual, jangan jual. Jangan jual. Banyak orang gila kadang-kadang datang, kita jual, makcik-makcik jual, makcik-makcik jual kuih, makcik-makcik yang jual nasi. Jual apa pun. Orang gila datang nak makan, orang gila datang nak air. Dia ada duit. Walaupun gila kadang-kadang dia ada duit. Maka dia bagi duit kepada kita dan dia nak air. Jangan jual. Jangan ambil duit orang gila. Tidak sah kita ambil duit orang gila. Tak boleh berlaku angkat jual beli pun tak boleh, tak sah. Kalaulah kata orang gila kata dia heboh, masa dia gila pun tak sah. Kalau orang gila kata aku hadiah kamu ni, tak sah juga kerana dia gila. Dia gila tapi dia pandai heboh, pandai hadiah, pandai sedekah. Kerana belum dia gila dia mengaji. Bukan gila mengaji. Gila mengaji tak apa. Ni gila yang hilang akal. Gila, bukan gila. Ni gila betul. Adik-adik di sini. Di sini. Tak lagi adik ngaji. Adik ngajar. Dia pun nak ngajar juga dia pun. Baik, kita ulang sekali lagi. Kesimpulan dia, akil ni, ciri yang pertama al-tasarruf, mesti dia sempurna akal. Orang yang tak sempurna akal, seperti orang gila, maka tidak sah dia berjual beli. Tidak sah dia menjadi penjual dan tidak sah juga dia menjadi pembeli. Kalaulah dia membeli, walaupun dia ada duit, maka tidak sah kerana dia gila. Apabila dia gila, dia bukan ahli tasarruf. Dia tidak ada kelayakan untuk menjual dan untuk membeli. Ataupun bahasa spesifik dia tidak ada kelayakan untuk urus harta dia sendiri. Makna apa urus? Guna. Tasarruf tu asalnya guna. Dia tak boleh nak guna harta dia sendiri, tak boleh nak handle harta dia, tak boleh nak menjual, membeli, sedekah, hadiah, hebah, tak boleh nak buat apa pun, nak wakaf pun tak boleh. Tak sah. Kalau dia berjual beli masa dia gila, dia wakaf masa dia gila, dia hadiah masa dia gila, dia hebah masa dia gila, maka tidak sah. Tu. Settle. Jadi kesimpulan dia, orang gila kalau dia nak berurus niaga dengan kita, nak menjual dan nak membeli, jangan jual kepada orang gila, bahkan heboh saja. Tak perlu ambil duit dia. Penjual ni heboh, penjual ni hadiah, penjual ni sedekah, dapat pahala memberi makan kepada orang gila. Dapat pahala memberi heboh kepada orang gila.
Dia nak datang minum air, dahaga, lapar, mari nasi. Kita pun bagi sebuku, dia pun bagi duit. Kita tahu dia gila. Maka kita tak perlu ambil. Melainkan kita tak tahu, tengok nampak gaya macam orang tak gila. Sedangkan dia gila. Cuma nampak semak pun dia gila juga. Jenis gila yang jenis semak pun ada. Maka kita tak boleh berurus dengan dia. Baik, settle. Yang kedua, ciri yang kedua. Mana pemadam tu? Ini orang hilang akal dengan sebab gila, maka tidak sah dia berjual beli. Adapun hilang akal dengan sebab mabuk lain. Dengan sebab mabuk lain. Kalau mabuk, orang yang mabuk, maka sah berjual beli. Dia lain sikit daripada dengan ibadat. Settle yang kedua. Yang kedua apa? Ini penting. Balik. Yang ni nak menjawab isu orang tanya, adakah sah jual beli anak-anak belum balik, kanak-kanak belum balik membeli, kanak-kanak belum balik menjual. Adakah sah? Baik, nak jawab isu ni. Baik, kita 4 ciri ahli tasarruf. Akil, settle, yang kedua balik. Nak menjawab isu apa hukum anak-anak yang belum balik membeli, nak menjawab isu apa hukum kanak-kanak yang belum balik menjual, sama ada dia sendiri menjual ataupun dia menjadi wakil jual, tolong jual makcik dia. Macam Ustaz Roy tanya tadi, tolong jual barang ayah dia tolong jual saja. Ayah dia packing barang, dia menjual di sekolah. Ada anak-anak kita menjual di sekolah. Pandai dia berbisnes, daripada darjah 1 lagi bisnes, tolong jual barang ayah dia. Ayah dia penjual, bukan penjual kita. Jual lain lah. Jual krepek ke, jual coklat, gula-gula. Dia jual gula-gula di sekolah. Dia packing siap cantik, harga 5 sen. Dia jual kawan-kawan dia. Sama-sama tak balik. Sama kanak-kanak yang belum balik lagi. Ni apa hukum dia? Baik, balik ni. Baik. Balik ni, maksud balik ni orang yang sampai umur. Kita ulang sekali lagi. Maksud balik, syarat ataupun ciri ahli tasarruf yang kedua, mestilah orang itu sampai umur. Kita ulang sekali lagi. Ahli tasarruf ini untuk berjual dan berbeli ini, syarak ataupun mazhab kita Imam Syafi'i menetapkan orang yang nak menjual dan nak membeli, yang nak terlibat dalam aktiviti jual beli, mestilah dia ini balik, mestilah dia ini sampai umur. Mesti sampai umur. Kalau kanak-kanak yang belum sampai umur, qaul mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, tidak sah kanak-kanak yang belum balik menjual ataupun membeli. Itu qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Nah, kita ulang sekali lagi. Balik ini, anak yang belum balik, kanak-kanak yang belum balik, kanak-kanak yang belum balik tidak sah menjual dan membeli. Itu qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, kita ulang sekali lagi. Kita pergi slow-slow sebab ini antara tajuk penting. Dia ada khilaf ni. Jangan bimbang, dia ada khilaf. Lepas tu kita nak cerita dua-dua pandangan. Kedua-dua betul. Jangan berkhilaf. Jangan kita berkhilaf. Bagi ulama yang berkhilaf. Kerana khilaf ulama itu ada manfaat di sisi kita, tapi khilaf sama kita tidak ada manfaat. Jangan tak perlu berkhilaf. Jangan kata anak-anak tak sah jual beli. Betul. Anak-anak sah jual beli pun betul. Tapi kita kena tahu mana pandangan yang mu'tamad, mana pandangan dhaif. Baik, kita ulang sekali lagi. Ahli tasarruf, 4 ciri ahli tasarruf. Ciri yang kedua, ahli tasarruf ni orang yang ada kelayakan untuk menjual dan membeli. Orang yang ada kelayakan untuk terlibat dalam aktiviti jual beli. Ciri kedua ialah balik. Dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, di sini ada khilaf. Walaupun kita asah, dia tidak menyatakan khilaf. Kitab kecil dia tidak menyatakan khilaf. Dia hanya menyatakan qaul mu'tamad saja. Balik ni orang sampai umur, dalam mazhab al-Imam Syafi'i, qaul yang mu'tamad, kanak-kanak belum balik tidak sah
berjual beli. Itu qaul mu'tamad, pendapat yang kuat. Aqwalu dalilan, pendapat yang kuat. Baik, qaul dhaif. Ini kita nak cerita. Qaul dhaif, ini masih ada peluang. Di dalam mazhab kita, qaul dhaif, dan ada juga dalam mazhab mazhab Ahmad bin Hanbal, murid kepada al-Imam Syafi'i. Kita nak cerita mazhab kita dulu. Mazhab kita balik ni mu'tamad, qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad. Yang kedua, qaul dhaif. Tapi kena tahu, kalau tak tahu tak sah. Baik. Balik ni, anak-anak yang belum balik, ada dua pandangan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Qaul mu'tamad, tidak sah kanak-kanak belum balik terlibat dalam aktiviti jual beli. Dia menjadi penjual pun tidak sah, dia menjadi pembeli pun tidak sah. Settle, itu qaul mu'tamad. Maknanya, kesimpulannya, anak-anak yang belum balik tidak dibenarkan di dalam oleh syarak untuk mereka terlibat dengan jual beli. Mereka tidak boleh menjual, mereka tidak boleh membeli. Kalau menjual dan membeli pun tidak sah di sisi syariat. Dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i lebih rigid dan lebih tegas. Baik, itu qaul mu'tamad. Baik, ada qaul dhaif. Adapun qaul dhaif dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, dalam kitab yang besar-besar disebut, dalam kitab asas tidak ada, tidak dinyatakan qaul dhaif. Qaul dhaif dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, pendapat lemah kanak-kanak yang belum balik sah terlibat dalam aktiviti jual beli dengan dua syarat. Kita ulang sekali lagi, pendapat yang lemah di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, sah kanak-kanak yang belum balik, belum sampai umur terlibat dalam aktiviti jual beli. Sah dia menjadi penjual, sah dia jadi pembeli, tetapi dengan dua syarat. Ada dua syarat. Syarat pertama apa dia? Syarat pertama, mesti mereka ini mumayyiz. Kita dah sebut, biasa sebut dalam kitab ibadah, kita biasa sebut dalam kitab solat, kanak-kanak ini ada kategorinya di sisi syariat. Kanak-kanak ini ada pembahagiannya, ada klasifikasinya di sisi agama kita. Kanak-kanak. Apabila kita sebut kanak-kanak, dia belum balik. Kanak-kanak ini, dia ada mumayyiz dan ada yang tidak mumayyiz. Maka syarat kanak-kanak yang belum balik, kalau balik dalam agama dia tak panggil kanak-kanak, dia panggil orang dewasa. Orang yang balik tidak lagi dipanggil kanak-kanak, walaupun kita orang Melayu panggil budak lagi. Umur berapa baik? Abang umur berapa bang? Umur 14. Oh lah budak lagi, umur 14. Balik dah pakcik. Balik pun budak lagi. Kita panggil budak lagi. Tetapi dalam agama umur 14 dia panggil, dia dah meningkat dewasa. Umur 14 dah balik, dah sampai umur matan. IQ dia matan. Dia ambil kira ada hukum taklif ke atas dia. Maka kanak-kanak yang belum balik ini, dia ada dua, kanak-kanak yang mumayyiz dan kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Baik, kanak-kanak, syarat kanak-kanak yang sah dia terlibat dalam jual beli, mesti pertamanya ialah mesti dia mumayyiz. Kalau tak ingat mumayyiz itu, siapa tak ingat mumayyiz? Ini istilah yang perlu dikuasai peringkat asas. Istilah asas yang perlu dikuasai. Kalau tak kuasai istilah asas ini, sampai kita mengaji tinggi pun dia akan blur, dia akan pening. Orang sebut mumayyiz, tak faham apa dia mumayyiz. Orang sebut balik, tak faham balik. Tanda balik dia tahu, tapi makna dia lupa. Tu dia akan jadi blur, dia akan jadi pening. Dia lama blur, lama blur, lah dia pening. Lama-lama pening. Dia jadi bengong. Apabila dia bengong lama, mulalah dia give up, dia tak nak mengaji. Dia kata mengaji pun tak faham, mengaji pun pening, mengaji pun jadi kau mengaji, kau bengong, kau mengaji, kau pening. Sebab apa? Sebab asas-asas yang tidak settle. Sebab itulah kuliah kita selalu kita tekankan perkara-perkara basic ini kita settlekan terlebih dahulu untuk menguasai tajuk-tajuk yang lebih tinggi. Baik, itulah sekali lagi. Qaul dhaif, sah kanak-kanak terlibat dalam aktiviti jual beli dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah kanak-kanak itu mumayyiz. Siapa tak ingat mumayyiz? Allah, mumayyiz apa dia? Mumayyiz.
Mumayyiz. Jadi bertukar lagi mumayyiz dengan balik. Oh balik dah. Mumayyiz. Oh balik dah. Bukan mumayyiz. Dia duk ingat mumayyiz tu balik sama. Orang kata mumayyiz dah budak ni. Oh balik dah. Dah. Tak balik lagi mumayyiz. Oh iyalah balik dah lah. Tak balik lagi mumayyiz baru. Apa ni? Iyalah mumayyiz dengan balik ke sama. Sama apanya? Kan benda berbeza tu. Sodoh. Dipagak. Kena pahal dulu. Awak ni macam mana awak ni? Mumayyiz. Mumayyiz tu berapa nama? Balik tu berapa? Aisyah. Pak, mumayyiz apa dia? Mumayyiz kau balik dah mu ni. Pak, mumayyiz pak. Sebab Aisyah. Pak Cik Muhammad Alimat. Ya, sepatutnya penceramah undangan program Isra' Mi'raj Rumah yang ditangguhkan. Betul-betul Pak Cik. Okey. Jauh ni. Wakil orang Melaka. InsyaAllah ada rezeki kita akan ke Melaka insyaAllah. Patutnya Januari ke Melaka. Oleh kerana COVID-19, PKP kita tangguh. Tapi Alhamdulillah bersama-sama juga Pak Cik Muhammad Alimat kita. Wakil Surau Taman. Saya lupa taman apa. Ini ayah kepada Ustaz Roy kita. Alhamdulillah boleh bersama-sama dalam dunia, dalam Amaya. Baik, mumayyiz. Cara nak anak-anak belum balik, sah juga ini qadha'if. Sah dia menjual dan membeli, tapi dengan dua syarat. Pertama dia mumayyiz dan yang kedua ialah dia tahu nilai harta. Tahu nilai harta. Kalaulah dua ni dia tidak ada, maka tidak sah. Mumayyiz ni semua ulama tidak ada khilaf. Semua ulama mengatakan syarat anak-anak untuk sah dia berjual beli mesti dia mumayyiz. Tidak ada khilaf. Bukan ada setengah pendapat ulama kata tak mumayyiz pun sah jual beli. Tidak ada. Yang ada khilafnya ialah balik. Ada ulama mengatakan tak balik pun sah. Tapi ingat, tak balik sah tu mesti ada dua syarat. Pertamanya mumayyiz. Dan mumayyiz ini, kalau dia belum mumayyiz, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tidak sah. Semua ulama mengatakan, kanak-kanak belum mumayyiz, tidak sah terlibat dalam aktiviti jual beli. Tu. Mumayyiz. Yang keduanya, tahu nilai harta. Dia mumayyiz, dan dia syarat kena lengkap dua ni. Jangan satu daripada dua. Bukan. Dia dua-dua pun syarat. Yang kedua, kena tahu nilai harta. Apa makna tahu nilai harta? Kita kena ikhtibar bil mumakasah. Kena ikhtibar, kena buat eksperimen anak-anak kita. Dia tahu nilai harta. Dia tahu nilai duit. Tu kena ajar dia. Umur 7 tahun, mumayyiz ke tidak? Ya, mumayyiz. Qaul dhaif mengatakan mumayyiz ini dipanggil orang yang sampai tempoh, orang yang sampai usia matan. Apa makna matan di sisi syarak? Boleh membezakan di antara mudarat dengan boleh membeza di antara manfaat dan mudarat, boleh membezakan di antara najis dengan tidak najis, boleh diri sendiri, boleh handle diri sendiri, boleh basuh najis sendiri, boleh makan sendiri. Itu dipanggil mumayyiz. Tahu ni najis, ni tak najis, basuh berak sendiri pun dah pandai. Ibu dia tengok dia basuh najis sendiri, basuh kecil sendiri, sah. Ibu dia tengok basuh najis sendiri, basuh berak sendiri, lulus, approve, kerana ibu dia dah ajar. Ibu ajar basuh berak macam ni, dia pun buat sendiri. Umur berapa? 7 tahun, mumayyiz. Umur 7 tahun, banyak anak-anak kita berada di sekolah rendah, umur 7 tahun dah membeli di kantin. Boleh ataupun tidak? Boleh sekiranya dia menepati dua syarat. Pertama, dia dah mumayyiz, settle. Yang kedua, dia tahu ataupun tidak nilai harta, IQ dia, kita ajar. Kita latih dia di rumah, cara membeli. Kalaulah barang tu harga RM1, kalau abang bagi RM2, balance berapa? Dia kata balance RM1. Dia pandai, tu dia panggil dia tahu harta dia. Dia tahu nilai harta. Dia antara 5, 10, RM1, RM2, dia tahu. Itu kena latih, kena ajar. Sebab tu dia panggil tajribah. Ini ikhtibar. Kena latihan, kena ajar dulu sementara kita nak praktik dia, nak lepas dia pergi membeli sendiri di kantin, di sekolah, kena ajar dulu. Umur 6 tahun kena latihan anak kita ajar nilai duit, kena ajar matematik basic.
Ni berapa duit bang? RM1. Ni berapa? RM5. Ni berapa? RM10. Baik, kalau harga dia RM5, contoh saja contoh. Kalau harga RM5, abang bagi RM10, berapa balance bang? Dia kata 5. Cekap dia. Umur berapa? 7. Adakah sah dia jual beli? Ya sah. Kenapa? Kerana menepati 2 syarat. Qaul dhaif mengatakan anak-anak yang belum balik sah terlibat dalam aktiviti jual beli sekiranya menepati 2 syarat. Pertama memayyiz, yang keduanya tahu nilai harta. Settle. Tapi kalau tak tahu nilai harta, tak sah. Kadang-kadang anak tu tengah pening lagi darjah 1, tak sah, kena bagi wakil juga. Bagi wakil adik kakak dia tu. Darjah 1 duduk pening lagi. Kadang-kadang bagi RM1 harga 5% dia lari. Dia tak tunggu. Dia tak tahu nilai harta. Itu kesian tu. Tu dia tak boleh urus harta dia sendiri. Dia tak pandai mengurus harta sendiri lagi. Walaupun harta bapak dia. Walaupun dia kata harta bapak dia bukan urus. Harta saya bapak. Cuma saya minta tolong dia beli saja. Tak boleh nak wakil kepada anak-anak yang tak menepati 2 syarat. Sama juga kita nak wakilkan. Boleh tak Ustaz Roy tanya tadi, wakil makcik. Makcik, saya tolong jual kuih makcik saya, bukan kuih saya. Sah ke tidak saya wakilkan makcik jual? Maka makcik nak wakil ini, wakilkan kepada orang yang asal dia, orang yang sah menerima wakil, mesti dia ahli tabarruk, mesti dia ahli tasarruf, mesti dia mutlaqun tasarruf. Itu asal dia qaul mu'tamad. Tetapi qaul dhaif boleh sekiranya anak yang belum balik itu nak menjadi wakil kepada kita, dia memayyiz dan dia tahu nilai harta. Dia nak tolong jual kepada kita. Kerana wakil ini menepati tuan dia. Wakil ingat menepati tuan dia. Seperti tuan. Dia ada kuasa seperti tuan. Seperti kita ni menepati makcik kita. Asalnya makcik kita penjual. Maka kita wakil kepada makcik kita. Maka kita berhak ada kuasa untuk menjual. Dengan syarat kita ada ciri yang dinyatakan oleh fuqaha dalam mazhab kita. Kalaulah mazhab orang lain, kita boleh taklid mazhab orang lain. Tapi oleh kerana mazhab Imam Syafi'i pun ada qaul dhaif, tidak perlu kepada taklid mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam mazhab Hanbali, pendetilan. Kanak-kanak ini, dia ada pendetilan. Malam ni kita tak sempat nak sebut kerana kita banyak lagi. InsyaAllah lain kali, kalau ada masa, kita sebut juga mazhab orang lain secara ringkas. Mazhab Hanbali ini, anak-anak sah jual beli dengan beberapa syarat. Sama juga dengan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sah anak-anak belum balik dengan 2 syarat. Settle. Berapa dah ciri kita settle? 2 ciri. Kita nak ciri yang lebih yang panjang sikit. Ciri yang panjang ni Rasyid. Ini panjang sikit. Yang panjang sikit perbahasan dalam muamalah, dalam jual beli ini, dalam ahli tasarruf, ciri yang ketiga Rasyid. Aqilun, balighun, rasyidun. Rasyid ataupun rusydun. Ini antara yang panjang sedikit. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ni nama dia ialah rasyidun. Rasyid. Baik, kita nak padan 2 ni, kita nak terus go on ke ciri yang ketiga. Boleh? Ciri ketiga. Settle dah balighun. Settle balighun balik. Jadi isu orang tanya tadi terjawab. Ada orang tanya dalam page, apa hukum anak-anak menjual wakil ayah dia? Anak-anak duduk kaunter, wakil menjual ayah dia. Kita pergi kedai roncek. Kita pergi kedai roncek, yang menjadi cashier itu bukan ayahnya, bukan ibunya. Yang menjadi cashier itu anaknya. Kita tengok anak baru umur 14 tahun. Kita tengok anak baru umur 7 tahun. Boleh ataupun tidak kita menjual beli dengan anak? Dengan cukup rukun-rukun jual beli. Ada rukun jual beli. Barang ada. Pembeli ada. Harga ada. Duit ada. Barang kita dah ambil. Penjual ada. Tapi kanak-kanak. Pembeli ada. Kita dewasa dah. Dan ijab dan qabul. Yang kita nak ijab dan qabul. Siapa nak ijab? Anak-anak ini nak ijab. Anak yang belum balik ini akan kata, saya jual pakcik barang ini dengan harga tersebut. Dan qabulnya kita. Isu dia, boleh ataupun tidak anak-anak yang belum balik menjadi penjual, menjadi jurujual, menjadi cashier. Jawab dia,
Qaul mu'tamad, tidak sah kanak-kanak yang belum balik menjadi penjual ataupun pembeli. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, tak boleh. Tetapi kita boleh taklid, kita boleh niat taklid ikut pendapat dhaif dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Pendapat dhaifnya sah kanak-kanak menjadi jurujual, kanak-kanak menjadi pembeli dengan dua syarat. Syarat pertamanya ialah apa dia? Mumayyiz, dan syarat keduanya ialah tahu nilai harta. Satu. Yang ketiga yang detail. Nah, ini agak panjang sedikit. Yang ketiga, ciri ahli tasarruf yang ketiga. Yang keempat ni, yang ketiga ialah rasyid ataupun rusydun, dia panggil rusydun boleh, rasyidun boleh. Rusydun, ada ciri rusydun, ni ciri bersifat dengan rusydun ataupun rasyidun. Yang pertama yang kita kena tahu dulu ialah makna. Kita kena tahu makna rasyid. Apa makna rasyid menurut istilah fuqaha? Apa makna rasyid menurut bidan fiqh? Itu dipanggil istilah fuqaha, istilah fiqh. Apa makna rasyid dalam agama kita? Apa makna rasyid menurut istilah fuqaha? Atau kena tahu rasyid. Kalau rasyid dalam lughah maksud pintar, orang yang cerdik, orang yang pintar. Kalau pintar ni abqari, itu lughah dalam bahasa Arab. Rasyid orang yang pandai, rasyid orang yang bijak, rasyid orang yang cerdik. Itu dipanggil rasyid. Itu lughah. Tetapi dari sudut istilah fuqaha, apabila kita sebut rasyid bertemu dalam istilah muamalah, apa maksud makna dia? Itu kita kena tahu. Dan apa ciri-ciri termasuk orang rasyid. Dan orang yang bodoh, lawan rasyid orang yang bodoh. Apa maksud orang yang bodoh? Baik, settle. Ini penting. Ini antara benda yang penting juga rasyid. Baik, makna rasyid kita bahas dulu makna rasyid. Baik, rasyid ini dia ada dua makna. Rasyid ini dia ada dua makna. Kita gabungkan satu jadi satu. Ada dua makna ini kita gabungkan satu. Apa dia rasyid? Rasyid ini orang yang pandai. Rasyid ini orang yang pandai ataupun orang yang bijak menguruskan hartanya dan agamanya. Dua. Orang yang bijak menguruskan hartanya menurut syarak, dan orang yang pandai menguruskan agamanya. Itu maksud dia. Orang panggil muslihan lidinihi walimalih. Itu panggil rusydun ni apa dia? Rusydun ni muslihan lidinihi walimalih. Muslihan lidinihi walimalih. Muslihan lidinihi walimalih, ataupun dalam ibarat yang lain dia panggil salahuddin wal mal. Salahuddin wal mal, orang yang baik agamanya, orang yang baik hartanya. Bermakna orang yang baik agama, orang yang baik harta, orang yang pandai menguruskan hartanya, orang yang bijak menguruskan agamanya, orang yang pandai menguruskan agamanya, dan orang yang pandai menguruskan hartanya. Maka kita nak tahu satu persatu. Apa makna orang apa makna muslihan lidini? Apa makna orang yang baik hartanya? Kita mula dengan 5 li dulu. Muslihan lidini wa limalih. Apa makna orang yang baik hartanya? Apa makna orang yang bijak pandai mengurus hartanya? Apa makna orang yang baik agamanya? Orang yang baik agama, orang yang pandai mengurus harta, itulah dia dipanggil rasyid di dalam agama. Itulah dipanggil cerdik dalam agama. Walaupun IQ dia tidak pintar, walaupun IQ dia bukan genius, walaupun IQ dia sederhana saja, tetapi di sisi agama dia termasuk orang yang rasyid, orang yang ada sifat rusydun. Apa rusydun? Muslihan lidinihi wa limalih. Salahuddin wal mal. Salahuddin orang yang bijak
mengurus agama dia. Orang pandai taat patuh kepada agama dia, dan orang yang bijak mengurus hartanya. Baik, kita pergi satu-satu. Pertamanya, orang yang baik ataupun baik hartanya. Orang yang bijak mengurus hartanya. Apa makna orang yang bijak mengurus hartanya? Ataupun disebut sebagai muslihan limali, orang baik hartanya. Apa makna baik hartanya? Ini kita kena tahu. Baik hartanya, orang yang tidak menggunakan hartanya pada perkara yang haram. Baik, kita ulang sekali lagi. Maksud orang yang bijak mengurus hartanya. Apa makna bijak mengurus hartanya? Orang yang tidak menggunakan hartanya, orang yang tidak menggunakan hartanya pada perkara yang haram di sisi syariat. Itu dipanggil orang yang muslih limalih, orang yang baik hartanya. Orang yang bijak mengurus hartanya. Bagaimana yang diukur bijak mengurus hartanya? Dia tidak membelanjakan hartanya pada perkara yang haram. Baik. Sekiranya dia membelanjakan hartanya pada perkara yang haram, walaupun 1 sen hartanya dia membelanjakan pada perkara haram, maka dia tidak dinamakan orang rasyid, bahkan dinamakan orang mubadzir. Kita ulang sekali lagi. Orang yang rasyid ada 2 makna. Iaitu orang yang bijak mengurus hartanya dan bijak mengurus agamanya. Apa makna orang bijak mengurus hartanya? Orang bijak menguruskan hartanya ialah orang yang tidak membelanjakan hartanya pada perkara yang haram. Sekiranya dia membelanjakan hartanya pada perkara yang haram, walaupun 1 sen daripada hartanya, maka dia dinamakan orang yang mubadzir. Tidak lagi dinamakan orang yang rasyid, tidak lagi dinamakan orang yang cerdik, bahkan dinamakan dalam bahasanya dinamakan safihun, dinamakan orang yang bodoh. Tu kena ingat. Sekejap lagi kita akan nyatakan bodoh ini ada berapa orang bodoh. Kita ingat dulu cerdik. Itu. Contoh macam mana orang yang membelanjakan hartanya, orang yang membelanjakan hartanya pada perkara haram walaupun 1 sen daripada hartanya. Seperti orang yang menggunakan hartanya untuk membeli arak, maka termasuk orang itu mubadzir. Bukan mubadzir pada istilah tasawuf, itu lain. Ini mubadzir pada istilah fiqh, mubadzir pada istilah muamalat. Orang yang membelanjakan hartanya pada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala walaupun 1 sen, maka dia dianggap orang yang mubadzir, tidak lagi dianggap orang yang rasyid. Mana contoh? Contohnya dia menggunakan harta dia untuk membeli arak. Yang kedua, contoh dia menggunakan harta dia untuk berjudi walaupun dia tikam nombor ekor RM1 saja. Contoh ketiga, dia menggunakan harta dia untuk berzina. Dia menggunakan harta dia untuk apa? Untuk melanggan perempuan, untuk dijadikan untuk berzina dengan perempuan tersebut. Maka menghabiskan duit, membelanjakan duit pada perkara yang haram, dinamakan dia orang mubadzir di sisi agama, tidak lagi dinamakan rasyid. Settle. Yang kedua, apa makna baik agama? Kan dia ada 2 makna. Rasyid ni ada 2. Yang keduanya ialah baik agamanya. Ni. Dan sekejap lagi kita akan cerita 2 makna ini, qaul mu'tamadnya mana, qaul dhaifnya mana. Itu kita sebut tadi, dia detail. Kena tahu qaul mu'tamad dan qaul dhaif supaya dia tidak berlaku kekhilafan di kalangan kita. Inilah dipanggil khilafu rahmat. Khilaf di kalangan para ulama itu rahmat. Kita boleh beramal qaul dhaif. Bagi orang yang belajar, ahli ilmu, dia boleh beramal qaul dhaif. Dan dia juga boleh beramal dengan qaul mu'tamad. Orang yang wara', dia cuba untuk beramal dengan qaul mu'tamad. Baik agamanya. Baik agamanya. Apa makna baik agamanya? Orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, itu maksud baik agama. Baik agama ni
orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Itu dia panggil muslihan lidinihi walimalih di dalam ibarat lain. Dalam ibarat kitab Mughni Muhtaj, syarah bagi Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia menggunakan ibarat rasyid ini, rushdun ini, dia menggunakan ibarat muslihan lidinihi walimalih. Adapun dalam kitab lain, dalam Hasyiah I'anatul Talibin bagi Syekh Bakri Syatta, syarah bagi Fathul Mu'in bagi Syekh Zainuddin Al-Malabari, dia menggunakan ibarat Salahuddin wal Ma. Baik agamanya, baik hartanya. Makna Rashid ini baik agama dan baik harta dia. Ada dua makna. Tetapi dua makna ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita jelaskan dulu makna, kemudian kita jelaskan khilaf di kalangan para ulama. Untuk menhukumkan Rashid itu, adakah mesti menepati kedua-dua makna, kedua-dua ciri, ataupun memadai satu syarat. Itu sekejap kita jelas. Baik, apa makna baik agama? Baik agama ini orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Itu makna baik agama. Perintah salat, seperti perintah salat, perintah apa dia? Perintah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji dan sebagainya. Itu dipanggil orang yang baik agama dia. Kalau orang yang meninggalkan salat, maka termasuk orang yang sapih, termasuk orang yang tidak baik agamanya. Maka tidak baik agamanya tidak termasuk dalam rasyid. Dia tidak bersifat dengan rasyid. Dia tidak boleh dianggap orang cerdik kerana dia tidak baik agama. Dia meninggalkan solat. Maka tidak boleh bermuamalah dengan dia. Ini qaul mu'tamad. Sekejap lagi kita akan ulang khilaf ulama ni. Orang yang meninggalkan solat, maka dia termasuk orang yang sapih, orang yang bodoh. Dia bukan orang cerdik di sisi agama. Maka dia tidak boleh bermuamalah dengan dia. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, satu. Itu makna. Kesimpulan makna rasyid, dia menepati rasyid ini, dia menepati dua ciri. Yang pertamanya, mestilah dia bersifat dengan dia baik harta dia ataupun bijak menguruskan hartanya sendiri. Apa makna bijak menguruskan harta sendiri? Iaitu orang yang membelanjakan harta dia, orang yang tidak membelanjakan harta dia pada perkara haram, itu adalah orang yang cerdik. Tapi kalau orang itu orang mubadzir, maka dia bukan cerdik tapi dia sapih. Yang kedua, baik agamanya, orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Kalau orang meninggalkan perintah Allah Ta'ala, maka dia tidak termasuk orang rasyid, bahkan dia termasuk orang safihun. Satu makna. Baik, kita sebut, sebelum kita nak sebut, ada lagi yang kita nak sebut. Rasyid ini lawan dia sapih. Kita nak sebut ada berapa jenis orang yang sapih. Berapa jenis orang yang bodoh di dalam agama. Dalam muamalah, apabila kita sebut sapih, kita kena ingat. Sapih dalam muamalah, kita kena ingat. Bodoh dalam muamalah. Dia beza penilaian bodoh dalam muamalah dengan penilaian bodoh di dalam ibadat. Dia ada beza. Dia panggil pengukur dia. Kayu ukur untuk membezakan sapih di dalam ibadat dengan bodoh di dalam muamalah, dia berbeza kayu ukur dia. Baik. Yang kedua, kita nak sebut makna satu. Yang kedua, kita nak sebut apa dia? Kita nak sebut khilaf, supaya kita tidak khilaf. Biar ulama saja berkhilaf. Apa khilaf dia? Khilaf untuk menghukumkan rasyid dalam mazhab kita Al-Munaj, Imam Asy-Syafi'i. Di dalam pendapat mazhab kita, qaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, nak hukumkan rasyid, nak hukumkan orang yang bijak ini, orang yang pintar ini, orang yang pandai ini, mesti ada dua ciri. Iaitu mesti dia bijak mengurus hartanya, dia bukan orang mubadzir, dan mesti dia orang yang baik agama dia. Ini qaul yang mu'tamad. Maknanya kalau nak beramal dengan qaul mu'tamad, kalau dia orang yang tak sembahyang, maka tidak boleh bermuamalah dengan dia. Tidak boleh berjual beli dengan dia. Kalau kita tahu yakin dia tak pernah solat, maka dia tak boleh berjual beli dengan dia.
Tapi secara umumnya, sekejap lagi kita akan detailkan. Termasuk orang yang dihajarkan harta dia. Kita kena tahu, dia urutan kronologi dalam bab ni, dia ada urutan yang kita kena tahu. Ada yang dia sapih, tapi tetap kita boleh bermuamalah, sah bermuamalah dengan dia. Sapih dia, tapi sah kita bermuamalah dengan dia. Itu yang kita kena tahu. Sapih yang auto, tidak sah kita bermuamalah dengan dia. Sapih yang berhajat kepada kerajaan yang menhajarkan dia, membekukan aset dia, maka sapih itu tidak dibenarkan untuk kita bermuamalah. Tak benar kita berjual beli, tak benar kita pinjam meminjam dengan dia, tak benar kita berpajak gadai dengan dia, tak benar. Tak benar kita sewa menyewa dengan dia, kerana dia telah dihajarkan oleh kerajaan harta dia. Di akhir tajuk kita akan bahas berapa ciri, berapa golongan orang yang dihajarkan, dibekukan harta dia, yang tidak boleh kita bermuamalah. Itu dia punya urutan yang terakhir dalam tajuk ahli tasarruf. Itu penting ahli tasarruf ini, dia kerana dia luas perbincangan dia, dan dia ada kaitan, kait berkait. Dia ada, batu kita bahas dari sudut urutan. Kan urutan yang kita bahas tadi, makna ahli tasarruf, ciri ahli tasarruf, dan kita faham ciri pertama apa, ciri kedua apa, ciri ketiga rasyid. Rasyid ini yang dia ada urutannya. Kita kena tahu makna rasyid, dan kita akan tahu apa dia sapih. Ciri ataupun sapih ini terbahagi kepada berapa. Dan yang last sekali, urutan terakhirnya ialah orang yang dihajarkan harta dia tidak boleh bermuamalah, berapa golongan. Baik, itu. Kita tak sebut qadha'if, sebut tadi qadha'if. Kita nak terus kepada sapih. Rasyid dah settle, kena tahu sapih yang tak boleh bermuamalah dengan dia. Tak boleh nak berjual beli dengan orang sapihun, orang bodoh. Rasyid dah tahu, lawan kepada rasyid bodoh. Yang ni qaul mu'tamad, rasyid ini mestilah dia ada dua ciri ni, iaitu baik hartanya dan baik agama dia. Adapun qadha'if, dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qadha'if disyaratkan untuk menghukumkan orang rasyid hanyalah baik hartanya. Itu nasib baiklah. Ini qadha'if, maknanya orang tak semayan, qadha'if kita boleh beramal, boleh bermuamalah dengan orang yang tak semayan, orang yang tak puasa, orang yang tak tutup aurah. Itu qadha'if, nasib baik ada qadha'if. Kalau ada tak ada qadha'if, jawab dia tak boleh. Orang yang tak semayan tak boleh dia nak membeli, menyebabkan dia hidup, dia duit banyak, tetapi dia pergi kat kedai mana pun kedai tak boleh terima dia, kerana dia orang tidak ada kelayakan untuk handle harta dia. Harta dia dibekukan. Siapa yang nak handle harta dia? Orang tak sembahyang ni, dia naik kepada waliul malun. Sebab tu dia ada kaitan dengan waliul mal. Waliul mal ada 3 sahaja. Walaupun dia tua dah, umur 30, umur 40, umur 50, umur 60, tetapi dia tak sembahyang, dia meninggalkan sembahyang, sama ada dengan sengaja, lupa tak apalah, ni kira dengan sengaja, ataupun dikira sengaja juga, dia mendirikan solat, dia mengerjakan solat, bukan mendiri, kerana dia melakukan solat yang tidak menepati dengan syarat-syarat sah, ataupun disebut bahasa spesifiknya dengan rukun dan syarat-syarat sah rukun, maka dia tidak dinamakan orang yang mendirikan solat, tetapi orang yang mengerjakan solat. Tetap juga dia tidak boleh untuk bermuamalah kalau ikut qaul mu'tamad. Tapi qaul dhaif, boleh orang berurusan dengan orang yang tidak baik agamanya, kerana qaul dhaif dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, rasyid ini disyaratkan hanyalah baik hartanya, dia bijak mengurus hartanya. Maksud dia apa? Walaupun dia tidak bijak di dalam agamanya, dia bodoh dalam agama dia, walaupun IQ dia cerdik, walaupun dia ada PhD, walaupun dia ada master, tetapi dalam agama dia fail, dan agama dia termasuk orang yang bodoh. Settle. Qaul dhaif kita tahu, dan qaul mu'tamad kita dah tahu. Kita nak tahu sapih, ini antara penting. Nak tahu siapa golongan orang yang sapihun, orang yang bodoh di dalam muamalah, orang bodoh dan agama, yang tidak boleh bermuamalah. Sektor rasyid, lawan kepada rasyid ni ialah bodoh. Ciri alita rasyid. Ciri yang ketiga, kita masih lagi
membicarakan ciri ahli tasarruf, dia ada 3 ciri yang asas, ada 4 ciri detailnya. Malam ni kita nak cerita 3, keempat tu last sekali. Keempat tu di urutan yang keempat. Rashid, settle. Yang kita nak ialah sapihun. Sapih. Sapihun, bodoh, orang yang bodoh. Maka kita nak tahu golongan, kategori, jenis orang yang bodoh. Rashid lawan dia bodoh. Orang yang bodoh ni ada berapa? Yang kita nak tahu, orang yang bodoh ada berapa bodoh dia. Maka orang bodoh ini, kesimpulan orang sapih, orang bodoh, orang tak cerdik ini, dia tidak boleh bermuamalah dengan dia, tidak boleh berurusan, tidak boleh berurus niaga dengan dia, tidak boleh terlibat dalam aktiviti jual beli, dan umumnya dia tidak boleh terlibat dalam aktiviti muamalah. Sama ada jual beli, pinjam meminjam, sewa, pajak gadai dan sebagainya. Itu orang bodoh. Baik, kita nak tahu bahagian ataupun kita nak tahu pembahagian orang bodoh. Yang pertamanya, dia detailnya orang bodoh ni, kalau kita nak menggabungkan Rashid dengan 2 makna, 2 ciri tadi, detailnya ada 4. Ada 4. Bodoh ni dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, bodoh yang pertama dia panggil apa? Lemah akal. Ini bodoh betul. Ini bodoh betul. Kalau Tuan Guru Cik kata, ni hak bodoh sungguh. Bodoh sungguh ni, bodoh betul ni, dia panggil apa? Orang yang lemah akal. Orang yang lemah akal. Maka orang yang lemah akal, orang yang bodoh sungguh, orang yang bodoh betul, maka dia tidak boleh terlibat dalam aktiviti muamalah. Dia tidak boleh terlibat dalam aktiviti jual beli. Dia tidak boleh menjadi penjual dan tidak boleh menjadi pembeli. Macam mana ukuran dia lemah akal ni? Lemah akal, ukuran dia macam mana cara kita nak ukur dia? Ukur dia sama dengan yang kita sebut tadi, iaitu cara untuk mengukur, cara untuk beramal dengan kanak-kanak yang belum balik, qaul dhaif. Berjual beli anak-anak yang belum balik, qaul dhaif dan mazhab Imam Syafi'i, dengan 2 syarat. Pertamanya mumayyiz, yang keduanya tahu nilai harta. Baik. Begitu juga ukuran lemah akal. Walaupun dia ini bukan isu mumayyiz, tapi isu dia dah balik. Dia dah balik umur 16, umur 17, umur 15 contoh. Dia dah balik dah. Tetapi akal dia lemah. Umur 20, tapi akal dia lemah. Nak tahu lemah ataupun peringkat mana, ukurannya macam mana lemah sehingga dia tidak boleh terlibat dengan jual beli. Ukuran dia ialah dia tak tahu nilai harta. Ukuran dia, kita ulas sekali lagi, lemah akal ini dia tidak tahu nilai harta. Apa maksud nilai harta? Qadar harta dia tak tahu. Tidak boleh membezakan di antara duit RM1 dengan RM5 dengan RM10. Kita tanya dia, umur berapa? 15. Umur berapa? 20. Umur berapa? 30. Tapi dia bodoh. Bodoh yang sebenar, bukan bodoh di sisi kita orang Melayu. Orang Melayu ni kalau apa, payah ingat pun bodoh juga. Nombor berapa? Nombor. Dalam kelas nombor berapa? Nombor 30. Murid umur berapa? Murid umur 30. Murid dalam kelas 30, dia pun nombor 30. Bodoh dia kata mu ni. Bodoh juga. Tu di sisi kita bodoh. Tapi dia cerdik dalam agama. Dia cerdik di sisi dalam muamalah. Kenapa? Kerana akal dia tak lemah akal. Kerana dia tahu nilai. Cuba tunjuk kat dia. Apa beza RM1 dengan 5? Dia tahu. Apa beza 5 dengan 10? Dia tahu. Tetapi kalau orang yang tak tahu nilai harta, bilang pun tak tahu, sama 10 dengan 15, sama RM1 dengan RM2, sama RM1 dengan RM5, maka tidak boleh terlibat dan jual beli. Tak boleh nak membeli. Dia orang ulur RM1, dia tanya, pakcik berapa harga ni? Dia bodoh. Berapa pakcik harga? Pakcik kata RM5. Dia ulur RM1. Pakcik kata 5. Ni duit dah. Ni mu bagi RM1. Seria baru ni.
Kalau kata 5 riyal kan. Tu dah kita widah. Widah tu 5 riyal kalau serial. Duit dah tu. Dia tahu duit dia. Dia tak tahu serial berapa 5 riyal apa. Ni tahu serial. Rialan. Beza dengan rialan. Rialan dan serial. Dengan 5 riyal. Beza. Tahu dia beza. Dia tahu 5 riyal berapa. 5 riyal berapa. 1 riyal berapa. Maka dia orang yang cerdik, bukan lemah akal. Tu beza dia. Ada yang setengah tu dia payah mengaji, bilang pun tak reti. 1 sampai 10 dia bilang. Hal lain tak reti, 11 jangan tanya dia, 12 dia tanya. Tapi duit dia tahu. Duit dia tahu. RM1, ni RM5, RM5 lebih besar daripada RM1. Kalau beli harga dia RM4, dia akan bagi RM5. Dia tunggu balance. Umur berapa? 20. Tapi bilang tak sampai 50, tak reti. Mula umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah jangan. Dia hantam. 11, 13, 14. Dia tak tahu nak belah dia tak tahu dah. 11, 13, 14. Tiba-tiba 20. 20 ke mana? Tak cukup lagi. 20 dah. Dia tak tahu apa nama 20. Ni tahu dah. Baik. Lemah akal, settle. Tu golongan pertama. Lewatlah kita nak express kan. Nampak gaya mahjur alai. Orang yang dihajar karakter nak sambung besok. Sambung next class. Sebab dah lewat. Kita target sejam je. Ni dah lebih lah. Berapa jam? Sejam 16 minit. Boy, dah lama dah. Sejam 16 dah. Baik, yang kedua kita express. Yang kedua. Cepat. Ni yang kedua apa dia ni? Cepat. Lemah akal. Yang kedua. Golongan bodoh. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah orang yang Mubazir. Orang yang mubazir orang yang mubazir, maka mubazir ini termasuk orang yang bodoh di sisi syar. Apa maksud mubazir? Kita dah bahas tadi. Mubazir adalah orang yang membelanjakan harta dia kepada perkara yang haram walaupun 1 sen saja. Contoh haram, menggunakan duit dia untuk beli arak, menggunakan duit dia untuk berjudi, menggunakan duit dia untuk untuk berzina. Itu dia panggil mubazir. Apabila dia mubazir, maka dia bukan lagi rasyid, bahkan dia bodoh. Dia tidak boleh bermuamalah dengan dia. Baik, settle satu. Nanti kita akan sambung besok, akan datang. Mubazir ini, ni dia kita jelaskan dulu umum, kemudian kita akan detailkan. Dia bukan semua sapi ini kita tak boleh bermuamalah. Dia ada qaid. Dia ada yang auto. Maksud auto ni, auto dia dihajarkan, dibekukan harta dia. Tidak boleh bermuamalah dengan dia. Dan ada yang tidak auto. Syarak memberi kuasa kepada kerajaan untuk menhalang dia, untuk menhajarkan harta dia. Selagi mana kerajaan tidak menhajar harta dia, walaupun sapi, tetap kita boleh. Antara dia, besok kita akan sebut. Antara dia mubazir ini, kalau kita tahu dia ni kaki judi. Kalau dia tahu, kita tahu dia ni kerja beli arak. Adakah apabila dia masuk kedai, adakah penjual tidak membenarkan dia? Maka mubazir ini, selagi mana kerajaan tidak istihar dia, dibekukan aset dia, termasuk orang yang dihajar harta dia, maka dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i boleh berurus niaga lagi dengan dia. Cuma kita nak cerita umur dulu bodoh. Tapi lemah akal tidak, dia auto, tak perlu kerajaan. Ini dia panggil lemah akal, dia auto dihajarkan harta dia, tak boleh bermuamalah secara langsung, tidak berhajat kepada kerajaan. Siapa dia? Orang yang lemah akal. Akil, orang gila, tak perlu kerajaan hajar. Auto, kita tak boleh bermuamalah. Kanak-kanak yang belum balik, auto, kalau qaum muktamad, dia tak perlu kerajaan hajar. Orang gila, kanak-kanak belum balik, orang sapih, lemah akal, 3 ini dia panggil hartanya terhajar secara auto tanpa berhajat kepada kerajaan yang menghajar. Kerajaan yang menhalang ataupun kerajaan membekukan aset. Baik, yang ketiga.
Yang ketiga, orang sapih yang ketiganya ialah orang yang muflis. Orang yang muflis. Orang yang muflis termasuk orang bodoh. Termasuk bukan rasyid. Dia tidak boleh bermuamalah dengan dia. Apa dia muflis? Hutannya, orang yang menanggung hutan lebih banyak daripada jumlah harta dia. Harta dia tidak mampu untuk membayar jumlah hutan. Itu dia panggil orang yang muflis. Maka muflis ini dalam bahasa kita ini, dalam keuangan Islami, keuangan Islam hari ini, dinamakan orang yang bankrupt bahasa kita. Panggil bankrupt. Ada akta bankrupt. Yang keempat kita sebut apa tadi? Empat. Orang yang bodoh. Yang keempatnya ialah yang keempat, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Yang keempat ni, sebab apa dia empat detail? Kerana menggabungkan makna rasyid ada dua makna. Ciri rasyid ada dua. Qaul Mu'tamad mengatakan orang rasyid mesti baik agama dia, mesti baik harta dia. Tiga ini melibatkan mubazir, melibatkan harta, muflis, melibatkan harta. Lemah akal atau auto. Tidak melaksanakan perintah Allah, orang yang tidak baik agama dia. Kesimpulan, orang bodoh ini mesti detailnya pembahagian kategori orang bodoh di sisi syariat kita. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada 4 pendetailan dia, ada 3 yang asah dia. Pertamanya lemah akal, ini orang yang bodoh betul. Yang kedua mubazir, yang ketiga muflis, dan yang keempatnya lah tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka orang bodoh ini, kalau dia bodoh, dia salah seorang, hartanya akan dibekukan oleh kerajaan Islam. Kalau kerajaan Islam memerintah, maka orang bodoh akan dibekukan harta. Maka orang yang mengurus hartanya naik kepada waliyul malum. Di dalam muamalat ada waliyul mal, bukan wali nikah, tapi waliyul malum. Dalam zakat ada istilah waliyul mal. Siapa yang membayar zakat fitrah anak-anak yang belum balik, waliyul mal. Siapa yang mengurus harta orang yang bodoh, orang sapit, waliyul malun. Ini salah seorang bodoh ini, salah seorang mereka yang akan dihajar, dibekukan harta dia. Baik, insyaAllah kita akan sambung telah akan datang ciri ahli tasarruf yang keempat. Itu kita letak yang keempat. Asal dia ciri ahli tasarruf ini, kita ulas sekali lagi. Asal ahli tasarruf, ahli tabarru', mutlaqun tasarruf, orang yang mempunyai kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri, ada 3 ciri asas, ada 4 detailnya. 3 ciri asas telah settle kita bincang malam ni, dan detailnya ada ciri keempat, iaitu orang yang tidak dihajarkan harta dia. Kalau orang yang dihajarkan harta dia, maka dia tidak dinamakan orang yang ahli tasarruf. Dia tidak terlibat, tidak boleh terlibat dengan muamalah. Berapa kategori orang yang dihajarkan harta dia oleh kerajaan Islam? Dia panggil mahjurun alaih. Istilah muamalah mahjurun alaih, orang yang dibekukan harta dia, orang yang dihalan untuk mengurus harta sendiri. Ada berapa? InsyaAllah kita akan bincang dalam kelas yang akan datang. Detailnya ada 4 orang yang dibekukan harta dia, dan ringkas dia ada 3 sahaja. Tapi ada 4 dalam hasyiah dan kitab-kitab yang besar akan sebut ada 4 orang, golongan, 4 golongan orang yang dibekukan asetnya oleh kerajaan, dan asas dia ada 3 sahaja. Settle. InsyaAllah yang keempat, ciri tali tasarruf yang keempat, kita akan bincang dan telah akan datang. Dan hari ini telah selesai kita bincang, iaitu 3 ciri asas ahli tasarruf. Yang pertama akil, kita dah tahu apa makna akil dan contoh dia. Yang kedua balighun, apa makna baligh, dan kita cerita juga kanak-kanak yang hukum kanak-kanak ataupun hukum orang yang belum balik terlibat dalam aktiviti jual beli. Qaul Mu'tamad yang kita dah bincang, qaul dhaifnya kita bincang, dan syarat qaul dhaif ada 2 juga kita telah bincang. Dan yang ketiga rasyid yang panjang, ciri makna rasyid telah kita bincang, dan kita tahu apa dia rasyid, khilaf rasyid itu, Mu'tamadnya apa dia, dhaifnya apa dia, dan lawan rasyid bodoh
ada berapa orang bodoh? Kategori orang bodoh ini 4. Inilah dia bodoh di sisi agama, walaupun dia ada PhD, walaupun dia ada master. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung kelas yang karatan. Besok kita rehat, bagi peluang pada rakan-rakan kita, teman-teman kita di luar sana untuk mengikuti dengan untuk mengaji menadah online dengan asatizah, dengan tok-tok guru kita lain. Kita bagi peluang, kita buat selang-seli. Besok rehat, hari ni ada, besok rehat, lusa kita kelas. InsyaAllah kita tak lama dah dalam satu rukun lagi. Kita bincang asas saja. Pendetilan ni apabila kita dah ada asas kerangka jual beli dalam minda kita, kita nak baca kitab lagi mudah. Fokus. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang join sama-sama dengan kita malam ni. Mudah-mudahan ada keberkatan dan manfaat ilmu. Kita doakan kita diberi keberkatan umur kita, keberkatan ilmu, walaupun kita berada dalam majlis online kita, mudah-mudahan ada keberkatan dan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah saya akan sebut, saya dah janji semalam, dua malam lepas, kita akan adakan satu slot untuk jawab soalan-soalan yang memerlukan jawapan yang panjang. Sebab saya fikir, saya dah tengok soalan ada perlukan jawapan yang detail, tak sempat untuk kita jawab dalam kuliah. Kita akan adakan satu slot khas untuk menjawab soalan saja. Ada yang tanya dalam page, ada yang tanya di wall. Kita akan kumpul dan kita akan jawab dalam satu slot. Antara contohnya soalan yang perlukan pendetailan, macam mana akad yang kita nak apply, yang kita nak implement, akad jual beli kereta dan jual beli rumah, ada berapa akad yang kita boleh buat. Itu antara perlu pendetailan. Antara soalan yang kedua, bayaran, saya nak jelas juga ada permintaan daripada 2-3 orang kawan kita, rukun mengambil yuran taska dan tahfiz ataupun pondok mengambil yuran dalam musim PKP sekarang ini. Apa hukum kita mengambil yuran sedangkan sekolah, tadika, taska, tahfiz, pondok tak operasi? Apakah yang kita guna, majikan ataupun tahfiz ataupun pondok nak guna akad apa yang boleh untuk kita ambil, dan yang dikatakan haram untuk kita ambil sekiranya kita tak operasi, itu akad apa? InsyaAllah kita akan jawab dalam slot akan datang. Wallahu a'lam.